Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمني ما جهلت ذكرني ما نسيت. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami utuskan ya kau ya Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam, untuk seluruh manusia. Sadaqallahul azim. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi Jumaat yang mulia ini. Kita berada di awal tahun Mesir 2021 dan kita telah tinggal tahun 2020 dengan pelbagai masalah, pelbagai perkara yang kita lihat, yang kita lalui, merupakan asam garam dan laluan yang dilalui oleh kita manusia. Ada kadang-kadang mudah, ada kadang-kadang payah, dan pelbagai masalah kita lalui. Di mana manusia ni Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan mesti pencabar, keadaan susah, kena berjuang untuk meneruskan hidupnya sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, khususnya kita sebagai makhluk Allah terbaik. Maka untuk itu kita ada beberapa ujian-ujian yang mesti dilalui oleh kita untuk melihat bahawa kita ni menempati dengan tujuan Allah Ta'ala cipta kita. Jadi inilah antara perkara yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020. Yang paling utamanya ialah bermula pada 18 Mac 2020 kita ditimpa oleh musibah virus coronavirus yang dikenali sebagai COVID-19, yang telah mengubah sikit cara hidup kita dan telah banyak terkesan ataupun memberi kesan kepada hidupan harian kita, terutamanya ialah dilihat oleh kebanyakan orang memberi kesan kepada ekonomi. Kebanyakan melihat di situ. Walau bagaimanapun kita lihat juga cabaran-cabaran yang kita lalui ini, keadaan yang suasana kita lalui bagi sepanjang perjalanan dan peredaran zaman ini, kita dapati peninggalan peristiwa-peristiwa dan tindakan yang dilakukan oleh
Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan khazanah peninggalan yang amat berguna, yang kita boleh kita guna, yang boleh kita lihat umat Islam boleh guna apabila berlaku zaman Rasulullah atau berlaku zaman para sahabat, merupakan mutiara yang sangat mahal untuk diguna oleh kita dalam waktu-waktu tertentu. Maknanya kita umat Islam ni dalam keadaan bagaimana sekalipun, dalam keadaan Amerika, dalam keadaan suasana musibah ke, ada saja panduan-panduan untuk kita terus hidup, untuk mengabdi diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu daripada kehebatan Islam itu sendiri. Sebagai seorang Muslim, mukmin, dalam keadaan suasana bagaimanapun, dia boleh tidak akan putus dan tidak akan ketinggalan dari segi pengabdian diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu keistimewaan yang ada. Ini pun apabila kita berlaku sesuatu, kita merujuk kepada apa yang telah dibuat atau dikata ataupun sikap Rasulullah SAW. Kita boleh menyelesaikan masalah. Antara yang Amal sebut hari ini, apabila kita lihat apabila berlakunya virus coronavirus ini yang setakat ini telah meragut nyawa seluruh dunia lah, sebanyak 1.81 juta seluruh dunia, dan yang positifnya ialah 83.06 juta. Ini seluruh dunia. Maknanya musibah yang berlaku ini seluruh dunia. Tidak kata di Malaysia saja, tidak kata di China saja, tidak. Diungguli oleh Amerika Syarikat, oleh India, oleh Brazil dan juga negara-negara di Eropah. Jadi tidak benarlah setengah orang kata ini adalah satu daripada konspirasi jahat terhadap Islam kerana nak merubah cara hidup Islam. Tak betul. Sebab kalaulah konspirasi ini berlaku di kalangan orang bukan Islam, musuh-musuh Islam, nak merosakkan Islam, dia berlaku dengan besar, dengan lebih hebat di negeri-negeri dengan negara yang bukan Islam. Jadi walau bagaimanapun kita menerima ini satu musibah, satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuma di dalam kita dalam Islam ini, satu perkara yang kita rasa sangat-sangat berharga bagi kita, terutama apabila kita merujuk cara-cara bagaimana sesuatu perkara itu dinilai dan diselesaikan oleh Islam. Dalam keadaan seperti hari ini, ada apabila kita merujuk kepada pandangan pakar-pakar yang tahu, pas'alu ahla dzikr, hendaklah kamu tanya orang yang lebih pakar, in kuntum la ta'lamun. Sekali kita tidak dapat mengenali, tidak dapat memahami sesuatu perkara, kita kena merujuk kepada pakar. Jadi dalam Islam kata kita ada suruhan-suruhan, gesaan-gesaan begitu rupa tu, kerana Islam minta kita selesai masalah dengan secara yang baik. Pertama kita merujuk kepada pakar-pakar yang tahu tentang sesuatu perkara. Contohnya kita kata COVID-19 ni. Apabila kita merujuk pada pakar-pakar mengatakan bahawa dia boleh diputuskan, dia boleh dikurangkan, dia boleh dihenyahkan apabila ikut dia punya pandangan pihak yang mempunyai kepakaran ni. Contoh kita kata jarak lah, itu bagi jarak 1 meter daripada virus ini tidak boleh
beraktif apabila jarak 1 meter. Ini sudah satu pandangan umum yang diterima pakai oleh semua dunia. Maka waktu itu kita berhadapan dengan masalah kita solat. Nah, kita solat berjemaah. Bila solat berjemaah, kita nak berapat antara satu sama lain. Oleh kerana dalam suasana ini diberi minta pandang oleh pakar, oleh ashabul mufti-mufti, dia minta pandangan sebelum dia buat sesuatu. Jadi adalah dalam Islam ini kita mesti merujuk kepada pakar dia sebelum membuat sesuatu keputusan. Baik. Apa yang nak sebut di sini ialah hari ini ialah apabila dalam zaman diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, musibah seperti ini, kita ada satu lagi dalam kaedah Islam, rukhsah dipanggil. Dalam beribadat ni ada rukhsah, ada diberi keringanan, di mana berpandu kepada hadis Nabi Muhammad SAW, bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu atau kama qala. Rasulullah SAW pernah menegaskan berhubung dengan rukhsah ini, satu keringanan dalam suasana-suasana tertentu. Sebab Amal akan sebut nanti ada beberapa kategori rukhsah. Dalam masyhurnya ialah ada 7 jenis. Ada 7 jenis rukhsah yang dikeluarkan Ibnu Athir dalam Ahkam fit Tarikh. Dalam kitabnya Ahkam fit Tarikh, dia ada bukan itu, dia ada 7 jenis rukhsah, bukan daripada Ibn Asir, itu hadis daripada Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Daripada Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fil Usul Fiqh. Dalam kitab ni Al-Wajiz fil Usul Fiqh ini kita akan diberi oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ada 7 jenis rukhsah keringanan dalam kita beribadat. Contohnya, apabila kita nak melakukan sesuatu perkara itu dalam sesuatu keadaan tertentu, dalam keadaan musibah, kita ada 7 rukhsah, 7 keringanan. Jadi hadis yang kita baca tadi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Yang bermaksud, sebenarnya Allah tabaraka wa ta'ala suka ketika rukhsah darinya diambil. Mana kita ambil rukhsah dalam sesuatu keadaan, ada diberi pilihan, ada diberi keringanan. Dalam sesuatu keadaan, dalam Islam ada benda-benda gini. Agama fitrah, dia melihat apabila dalam satu keadaan yang agak kesepitan, kesusahan, musibah tu, kata Rasulullah, Allah Ta'ala amat suka kalau kita boleh ambil hal tu, dan dia amat benci apabila kita memilih buat maksiat pada dia. Jadi di sini menurut Imam Syaukani ini, hadis ini menjadi dalil bahawa meninggal rukhsah berarti meninggalkan suatu perkara ketaatan. Baik. Kita ambil contoh selalu.
Satu rukhsah yang kita kata ada kemudahan, ada keringanan ini daripada kitab Abdul Karim Zaidan tadi, antaranya lah boleh gugur sesuatu kewajipan itu dipanggil takhfif isqat, keringanan yang berbentuk menggugurkan hukum, seperti pengguguran kewajipan solat Jumaat kepada orang yang sakit kronik. Orang sakit kronik, stroke ke, ataupun yang kroniknya yang berat lah. Bagaimana mereka dan tuntutan solat Jumaat? Nah, sebab dia dituntut solat Jumaat, setiap seorang Muslim mesti solat Jumaat. Nah, jadi di sini ada rukhsah dia panggil dia. Ada keringanan oleh Islam, dia tak payah fikir. Nah, kerana dia sakit kronik. Ini dipanggil rukhsah isqat, boleh menggugurkan atau boleh tidak berlaku pun tak apa. Dari segi asasnya wajib belaka. Semua orang wajib solat Jumaat setiap kali Jumaat. Nah, ada juga takhfif, takhfif tanqiz. Boleh korang dalam keadaan tertentu, dia boleh korang kewajipan-kewajipan, seperti kita kata solat qasar ada, boleh korang dalam keadaan ke mana. Nah, kita boleh qasar. Asalnya solat zuhur 4 rakaat wajib, tetapi dibolehkan untuk kita korang, dipanggil takhfid tanqis, keringanan dalam bentuk kita mengurangkan daripada asal. 4 rakaat waktu kita bermusafir. Ini biasa tak? Kita buat dalam praktikal kita. Apabila lebih daripada 2 marhalah ataupun lebih daripada 90 batu dulu, kita pun bolehlah untuk solat qasar. Mana ni takhfif. Jadi dalam Islam ini agama fitrah, melihat kepada semasa dan keadaan. Nah, patut kurangkan pada asal diwajibkan 4 rakaat solat zuhur, tetapi oleh kerana sebab-sebab tertentu dia boleh takhfif tanqis. Untuk itu kita kena lihat bahawa dalam asasnya, dasarnya, kita ambil pada dasar Allah Ta'ala kata inna dina yusrun. Ini hadis Rasulullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, inna dinu yusrun wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu bukan payah ataupun mudah. Kadang-kadang gambaran-gambaran tertentu dia menyebabkan orang lari daripada Islam, kerana memberi gambar yang agak sukar, susah. Nah, bahkan diambil kesempatan oleh golongan-golongan Islam, golongan yang nak menakut-nakutkan orang tentang Islam, dan menggambarkan Islam itu satu agama yang amat-amat susah, amat sempit. Nah, golongan-golongan ini memang banyaklah nak menakut-nakutkan. Tetapi sebenarnya ad-din yusuf, bukan mudah sehingga kita tak buat, bukan. Agama itu mudah. Janganlah seseorang daripada kamu menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Kalau tidak, kita akan tewas, tidak terbuat. Jadi antara sekali contoh yang dimudahkan, yang diberi takhfif, ialah dalam masalah kita dipanggil rukhsah dalam bahasa Arab. Baik. Contohnya lagi, kalau kita rujuk kepada ayat suci Al-Quranul Karim, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
awal surah Taha. Dalam surah Taha itu Allah Ta'ala berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini jelas. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada kamu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah. Kalau kita merujuk kepada tututan-tututan, kewajipan yang berpunca daripada Al-Quran, dia tidak mewajibkan atau tidak taklifkan dalam sesuatu keadaan yang dia manusia tidak upaya untuk melaksanakan. Contohnya kutiba alaikumus siyam. Walaupun puasa itu bermula sebelum naik fajar kita buat sehingga maghrib, tetapi mampu dibuat oleh manusia. Kewajipan puasa itu sendiri. Hatta kanak-kanak yang berusia 12 tahun boleh dah dia berpuasa tanpa apa-apa makan dan sebagainya sampai maghrib. Artinya sesuatu kewajipan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba untuk melahirkan kita laksana sebagai mu'ubudiah kita, dia tidak akan memberi sesuatu kewajipan yang berat ataupun yang menjadi kita susah. Ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Illa tadhkiratan liman yakhsha, agar engkau menjadinya melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari ayat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran itu dirungkan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit, bumi dan langit yang tinggi. Ayat-ayat lain lagi, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Baik, kita pergi lagi kepada bentuk rukhsah-rukhsah yang disebut oleh Abdul Qadir Zaidan ini dalam Al-Wajz fil Usul Fiqh ini. Yang keduanya ialah yang ketiga, iaitu menggantikan takhfif ibdal, keringanan yang diberi kepada seseorang itu dengan cara menggantikan atau ibdal. Contohnya ialah bertayamun. Kita kena solat, kita mesti ada wuduk. Tetapi dalam satu keadaan yang dalam perjalanan tak ada air ke, suasana kemarau ke, ataupun sakit ke, maka waktu itu boleh diganti. Boleh kita ganti dengan yang kedua. Sebab wuduk itu mesti dengan air. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada ayat surah An-Nisa ataupun surah Al-Maidah pun ada dua dalam Al-Quran ini, berhubung dengan keringanan kepada mereka yang tidak boleh guna air. Ada caranya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini ada. Ini kita nak tunjuknya bagaimana agama Islam, agama fitrah,
di mana kita sebagai hamba Allah dalam menghayati Islam dan juga tuntutan ubudiah pada dia, di mana sahaja kita boleh laksanakan dalam keadaan bagaimanapun, tidak putus, tidak putus pun kita boleh laksana. Kita kata dah tak ada air semaya lah, kita tak usah semaya lah. Tetapi pengabdian itu perlu. Allah Ta'ala tutup kita melaksanakan 5 waktu, maka ada takhfif. Cara ialah secara ibdal, kita ganti, kerana ada nas yang menunjukkan boleh ganti. Ini dia. Ini kita dalam Islam ni, Masya Allah, lengkap Allah Ta'ala beri pada kita dalam hubungan kita sebagai hamba, dan kita nak mengabdi pada Allah, terutama yang telah diwajib pada kita. Tidak ada sebab kita nak tinggal. Wa in kuntum marudha, sekiranya kamu sakit, aw ala safarin, atau kamu dalam bermusafir, ataupun dalam keadaan kamu pergi membuang air tetapi tak ada air, buang pergi masuk dalam bilik air, tak ada air kering dan sebagainya. Aula mastumun nisa, atau sentuh, kita ada wuduk, kita pergi sentuh orang perempuan. Lam walam tajidu ma'am, tak ada air, fatayammamu. Itu dia. Pilihannya ialah kamu kena bertayamum. Ini maknanya keringanan-keringanan yang ada dalam Islam. Macam boleh kita ambil di situ. Dengan sa'idan tayyibah, dengan debu tanah yang bersih. Sebagaimana kita diajar oleh guru kita, bagaimana kita nak bertayamum, 2 anggota, biwujuhikum wa aidikum, muka dengan tangan, siku. Dia kata nak polok mana debu, nak buat apa, nak kata macam bedok. Ada ilmu, mesti mempunyai ilmu. Ada panduan orang secara ilmu, diajar oleh guru-guru kita cara mana nak, bagaimana nak perata dia begitu. Itu keringanan yang diberi oleh Islam kepada kita dalam sesuatu keadaan bentuk dipanggil ibdal. Ada pula mendahulukan takhfif takdim. Patut kita buat akhir dalam susunannya, tetapi kita buat dahulu kan. Boleh. Mana boleh kita sembahyang solat asar dalam waktu solat zuhur. Dalam orang biasa seperti kita ada hari ini tak boleh. Tetapi apabila kita bermusafir, ada. Kerana bermusafir ini ada berbagai kemungkinan. Bermasalah. Walaupun kita kata hari ini kita berkereta, kita dengan flight dan sebagainya, tapi hukum asal ada, kita ambil. Tidak menjadi halangan. Sini ialah takhfifut ta'khir, mentakhirkan, seperti solat jamak takhir ataupun solat jamak takdim. Ada 2 dah. Hak ni mendahulu, hak tu mentakhir. Kita mahu dulu kau solat solat asar dalam waktu zuhur, waktu pertama. Itu dalam kita beribadah, supaya kita sebagai Bani Adam yang dituntut oleh Allah atas muka dunia ini, dalam keadaan bagaimana sekalipun, kita mesti menunaikan tuntutan itu. Tapi apabila kita musafir, dikira orang itu banyak musaqqah, dia telah memberi kemudahan, keringanan untuk gabung solat dia, untuk solat pada waktu pertama. Ambil asar, solat dah waktu pertama. Maka dia pun buat, dia andai. Kalau dia kata kau kita solat takhir, mungkin kita tidak ada jumpa tempat semaya, musalla, payah, masjid, payah, perjalanan jauh. Maka dia pilih
pilihan pertama, solat dalam waktu pertama. Ini bagi rukhsah dalam Islam. Dan sama ada juga mentakhirkan takhfifut takhir. Kita solat, kita jangka bahawa tempat kita nak tuju di akhir dalam masuk waktu asar nanti, di sana ada masjid, di sana ada tempat kita buang air, kita pun takhir. Solat zuhur dalam waktu asar. Itu. Ini nak buat contoh-contoh bagaimana Islam, agama fitrah, meraihkan kita sebagai hamba Allah ni yang kira-kira ada kedaifan, ada kesusahan yang kita lalui. Dalam waktu biasa okeylah. Dalam waktu luar biasa, maknanya dalam musafir sudah diberi keringanan. Sama juga apabila waktu salat dan waktu COVID-19 ini, para ulama, ahli-ahli mesyuarat ataupun muzakarah peringkat mufti-mufti, sama ada peringkat negeri dan peringkat persekutuan, dia telah beriktimak, telah berbincang, mengambil daripada ahli zikr, orang yang tahu tentang penyakit ini, bahawa penyakit ini perlu dijarakkan. Maka dia mengeluarkan fatwa. Kita meraihkan orang yang berotoriti. Berotoriti ialah mufti. Nah, mufti itu atau dilantik oleh sultan sebagai pemerintah. Nah, dalam sebuah kerajaan, maka dia berijtimak, dia bermuzakarah, mendengar daripada semua pihak, berhati-hati dan memberi satu fatwa bahawa kita mesti ikut nasihat daripada pihak kesihatan, kita jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Fadilatnya, kita asalnya kena rapat. Nah, fadilat dia. Asalnya. Ini maknanya boleh berasas kepada rukhsah. Kita ambil itu solatul khauf, solat orang takut, solat dalam peperangan dan sebagainya. Dia mungkin dia ambil dikias. Dia ada ilat dia, dia ada fakta dia. Mesti ada ilat. Dan bukan untuk dunia, untuk masyarakat tak boleh. Kalau kita membuat sesuatu untuk perkara maksiat, tak boleh. Kemudian takhfifut taghyir, ringan juga beri pada sasaran itu dengan mengubah. Dalam jika kita, kalau kita solat 5 waktu misalnya, kita antara masuk rukun kita qiyam, kita berdiri. Dalam suasana dia tidak boleh berdiri misalnya, tak kuat, ataupun dia tak boleh nak duduk, nak apa ni, nak lipat lutut dia ni, tak ada nak lipat. Maka ada pilihan-pilihan yang diberi oleh ulama. Contohnya takhfif taghyir, seperti solat fardu dalam keadaan duduk jika tidak berkemampuan untuk berdiri. Kita duduklah. Kalau tidak duduk, tak boleh duduk juga, kita baring. Dengan isyarat tangan dan sebagainya, sehingga akhir dengan mata. Ini dipanggil ada rukhsah tertentu dalam diberi oleh Islam kepada kita. Tidaklah kita terikat dengan tidak boleh berubah. Tidak. Itu yang ke-7. Kesemua ini jelas menunjukkan Islam adalah agama yang praktikal. Bukan retorik, mana bukan bercakap saja, tapi dia satu agama yang praktikal. Rukhsah yang berlaku disebabkan keuzuran syar'i menjadi bukti Allah memelihara fitrah kita dan kesesuaian kemampuan manusia dalam pelbagai
diri dan kepadanya. Dalam kita nak mengabdi diri padanya, ada beberapa rukhsah. Inilah yang disebutkan bahawa agama itu mudah. Itu makna mudah di sini. Boleh dan mampu dilaksanakan. Inilah yang perlu difahami sebagai fiqhul taysir. Keringanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beramal, bagi mereka yang beramal. Firman Allah, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Tengok. Maklumat sebegini ini sepatutnya dipahami oleh semua, supaya tidak meliarkan orang dengan Islam. Baik. Untuk seterusnya kita lihat fatwa semasa dan sebagaimana abang sebut tadi, pihak yang berautoriti. Fatwa adalah keputusan bagi sesuatu permasalahan. Ia melibatkan hukum agama yang diberikan oleh mufti kepada mereka yang bertanya, sama ada individu maupun berkumpulan, ke atas permasalahan yang sudah jelas punca permasalahannya ataupun masih kabur. Dalam isu rukhsah ini yang berlaku juga maka mestilah mendapatkan rujukan para mufti, sekali lagi, dan para ulama yang ahli dalam bidang masing-masing, agar pemilihan rukhsah bukan bersifat sentimen, emosi, namun berpaksikan kepahaman yang dipandu oleh suruhan ataupun suluhan wahyu ilahi. Tidak boleh sembarangan. Ini kerana rukhsah yang diberikan oleh syarak, selama mana ia bukan kerana maksiat, tetapi atas dasar pengabdian diri kepada Allah dan pelaksanaan syariat. Baik. Amba baca juga sikit untuk penjelasan. Dalam situasi COVID-19, perkara yang melibatkan perubahan sesuatu ibadah, saya amba sebut sedikit tadi, dan keadaan yang biasa kepada sesuatu keadaan luar biasa, maka memerlukan suatu fatwa bagi sesuatu tempat tersebut untuk pengabdian ahli negeri tersebut. Fatwa tempatan lebih berautoriti dalam perbincangan permasalahan semasa yang berlaku khilaf. Mana kita oleh zaman terbuka, mungkin kita boleh buka melalui maklumat internet, kita boleh ambil negara-negara lain, India ke misalnya, negara Arab ke ataupun Indonesia dan sebagainya ada. Tetapi yang paling tepat ialah kita nak ialah fatwa tempatan lebih berautoriti. Mana kalau kita negara kita Malaysia ni, kita rujuk kepada ashab ataupun mufti-mufti di negara Malaysia, negara kita, yang mereka itu ada bermuzakarah. Apabila mereka keluar saja fatwa, maka itulah yang menjadi keutamaan yang sepatutnya kita terima. Kalau tidak, dia boleh menimbulkan pelbagai isu lain, menimbulkan masalah-masalah.
Kerana kalau kita lihat faktanya, hukum ijtihadiyah ni adalah berubah berdasarkan ilat dan faktor dia. Tempat ke, suasana ke. Al-ahkam tatagayyaru bitaghyiri azman wal amkan. Hukum tu boleh berubah disebabkan berubahnya zaman dan juga masa dan tempat. Siapa yang boleh menentukannya? Ini mereka-mereka yang berautoriti tadi. Tidak boleh sebarangan kita kata kita berasa kita lebih tahu ke, misalnya kita rasa kita lebih hebat ke. Tidak. Di sini untuk kesatuan dan untuk kepaduan umat Islam dalam suatu tempat itu, maka dia mestilah mengikut yang berautoriti. Baik. Satu lagi ialah perkara yang perlu kita fahami, wajib menjaga, dipanggil maqasid syar'i. Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu perundangan ke, peraturan-peraturan ke, ada tujuannya, ada matlamatnya. Dia ada sesuatu hukum peraturan itu ada matlamat, seperti kita kata di sini, kewajipan menjaga salah satu daripada maqasid syariah ialah hifzun nafs. Dia ada 5. Pertamanya hifzun nafs. Syariat Allah Ta'ala suruh syariat, turun peraturan untuk jaga diri kita, untuk jaga nyawa kita. Marinya peraturan-peraturan undang-undang itu, ataupun lihifzil mal, tujuannya untuk menjaga harta milik seseorang hamba dia. Islam memberi jaminan milikan harta kepada penganutnya, kepada orang mukmin, dan juga kepada mereka-mereka yang berada dalam kuasa pemerintahan Islam. Sebab tu dia ada undang-undang kisah, undang-undang as-sariq was-sariqah tu. Nah, mari adanya undang-undang untuk mengawal harta orang mukmin, ada peraturan undang-undang jenayah. Nah, dan untuk mengawal nyawa kita, kita mesti jaga nyawa kita. Dan Islam pula mengambil pendekatan di bawah maqasid syar'inya ialah menjaga nyawa. Hifzun nafs ditututi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya. Nah, contohnya jalan kereta api, rel kereta api. Waktu malas sejuk, kita kata ngeletak kepala kita tidur situ. Nah, sebab kita kata kereta api waktu tengah malas tak ada, pagi ada. Kita pergi letak, ambil kayu sedap tidur datang kereta api. Itu haram. Kerana kita mendedah kita kepada bahaya maut. Kerana kalau kita tak sedar, kereta api mari bila-bila masa boleh kali kepala kita. Misalnya ada. Sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan kebinasaan dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah, wala tuhliku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencapakkan atau mendedahkan diri kamu kepada bahaya kebinasaan. Ini ada. Kalau kita bawa setengah-setengah dengan di kedai kopi, kita kata kena pakailah sebab
pihak kesatuan kata kena pakai mask ni, kena duduk agak jauh. Ada kata dan mati-mati belakang dekat jauh pun bukan masalah tak mati, tetapi ikhtiar mesti ada. Ikhtiar itu berdasar pada pakar, dan kita merujuk kepada kehendak umum agama kita. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi kita cari alasan ini untuk menyelamatkan diri kita. Itu dikehendaki oleh Islam. Yang kita dedahkan sengaja tidak mengambil ikhtiar untuk menyelamatkan kita daripada risiko-risiko yang boleh merosak dan boleh membahayakan kita. Lagipun satu kaedah yang kita siasa dengar dan juga adalah daripada gesaan Nabi sendiri kepada kita, la darar wala dirar. Tak. Ini kita punya dengar sama. La darar wala dirar. Jangan mengambil risiko kerana perkara yang boleh memudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu dua. Dah. Jadi sejak daripada COVID-19 melanda negara kita, jadi ashabus samahah, para mufti, ahli jawatankuasa fatwa negeri-negeri dan para ulama yang pakar sentiasa berbincang bagi mencapai suatu keputusan, bagi menyalurkan sesuatu pandangan atau fatwa bertujuan memelihara maslahah umat Islam. Itu masalah kita. Beberapa siri mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan dan negeri telah berlangsung bagi membincangkan tindakan yang relevan dan munasabah untuk umat ini dengan mengambil kira suasana dan persekitaran semasa. Itulah asas yang kita ambil dalam perkara berhubung dengan apa dipanggil maqasid syar'i tadi. Jadi langkah-langkah pencegahan, kita ambil pencegahan adalah satu daripada tuntutan Islam. Jadi kita tak ada diri kepada bahaya dan kita tidak membahayakan orang lain. Dan kita ambil satu lagi ialah langkah pencegahan itu sendiri adalah tuntutan oleh dalam Islam, tuntutan agama kita. Melaksanakan konsep pencegahan yang teliti bagi mengelakkan penyebaran wabak yang boleh mengancam nyawa adalah tuntutan agama Islam yang berdasar kepada sabda Nabi SAW, iza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ini memang jelas. Memang jelas ni. Bagaimana kaedah untuk buat pencegahan. Kata Rasulullah SAW, iza sami'tum bit-ta'un bil ardin fala tadkhuluha. Kalau kita tahu ada berlaku musibah ta'un dalam satu kawasan, dalam satu daerah misalnya, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk bersana, bagi masuk di sana, jangan kita pergi. Rasulullah kata sebab dia nak kuarantin ke misalnya ataupun nak kawal. Dan ini langkah-langkah ini kita lihat diambil oleh pihak kementerian adalah mempunyai persamaan, tapi ada sedikit kesusahan lah, ada sedikit ke masalah. Nah, PKPD dia panggil, lebih memperketatkan atau tak boleh orang luar masuk dalam kawasan itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tadkhulu fala takhruju min. Kalau letak di kita berada dalam kawasan itu, jangan keluar. Hamba tanya kepada keluarga-keluarga yang memang bebaslah daripada virus corona ni. Dia kata
anak keluarga dia berada di luar negeri. Ramai. Tetapi musim ni dia kata jangan balik. Duduklah di sana. Pakai pandangan daripada kesihatan. Memang dia selamat. Nah, mana kena mempunyai pertimbangan yang untuk awam, bukan pertimbangan untuk peribadi. Kalau kita kira bahawa kita tu ada simptom-simptom yang menunjukkan bahawa dia boleh positif, baik duduk tidak keluar daripada rumah ke. Sebab ada dalam hadis lain pula Raja ada. Dan pernah di zaman yang dibuat oleh Sayyidina Amr bin As, Amr bin As di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berhubung dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh sahabat untuk mengangkat penyakit, untuk menghalau penyakit ini berjangkit ini. Ada penyakit ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh para sahabat. Sebab apa sebut tadi, hikmat yang para sahabat buat, Rasulullah buat pada zaman itu, mari kita guna hari ini. Tidak. Kalau tak berlakulah COVID ini ataupun virus ni, kita tidak akan jenguk pada hadis-hadis peristiwa yang berlaku. Jadi peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah adalah mutiara yang sangat mahal untuk kita hari ini. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Umar bin As ni radhiyallahu anhu, kharaja bin nas indama asabahum ta'un amawas ila al-jibal. Daripada Umar bin As radhiyallahu anhu, telah keluar bersama sekelompok manusia yang didapati penyakit taun di Amawas, nama tempat tu, ilal jabal, kepada kawasan bukit-bukit asing, mana dia asing kan, kawasan daripada orang ramai daripada kawasan berbukit, hatta rafa'allahu anhum, sehingga dia sembuh, sehingga mereka yang berada di sana, dia letak di sana, di karantin di sana tu, sembuh. Wa anna fi'lahu hadha balagha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu falan yukrihu. Benda perkara yang dibuat oleh Umar bin As ini disapa kepada pengetahuan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sikap positif, tak ada apa pun, tak marah pun, tak engkar pun. Mana okey, boleh. Itu satu pandangan, satu sikap yang baik. Sayyidina Umar tidak mengambil apa-apa pun, tidak ada apa terhadap dia. Ini kita nak lihat betapa para sahabat dan Rasulullah SAW dari segi menangani perkara-perkara ini anggap peka. Bahkan Rasulullah kata, la yuridna mumridun ala musih, la yuridanna mumridun ala musihin. Sini kata gak, orang sakit duduk rumah lah, tak payah nak keluar lagi, duduk rumah. Ataupun orang sakit tu hospital, tempat dia rukun. Jangan, tak. Ala musihin, orang tak usah duduk campur dengan orang sihat. Ini asas-asas ada. Bagaimana Islam mengambil berat terhadap perkara yang berkaitan dengan ummah, dengan awam. Jadi itulah beberapa fakta-fakta yang kita boleh ambil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat dan sikap yang
beritahu oleh Rasulullah SAW seperti wafirra minal majzum kama tufirra minal asad. Siapa kita? Kamu berlari ataupun kamu beredar mencari tempat lain apabila daripada penyakit, larilah daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada seekor singa. Nah, itu kiasannya. Nah, cepat kita mengambil tindakan supaya penyakit tidak berjangkit. Itu beberapa asas yang kita boleh renung bersama untuk kita semua, dan kita harapkan rakyat kita di Kelantan ini dapat mematuhi dalam mulai tahun baru 2021 ini. Kita nak supaya keadaan bertambah baik, bertambah dari segi kesihatan, dapat kita mengukuhkan ekonomi, dapat kita menjadikan suasana politik ini stabil, keadaan umat Islam dapat meneruskan aktiviti-aktiviti yang terbaik. InsyaAllah kita doalah di akhir-akhir ataupun di awal tahun seperti ini, supaya sepanjang tahun 2021 nanti merupakan tahun yang kita nak hadapi dengan lebih baik. Learning orang nak pergi haji pun payah, nak pergi umrah pun payah. Kalau pergi pun orang 50 ke bawahnya, orang 50 ke atas dah tak boleh dah, kalau boleh pun. Dan satu laginya, ingat penipuan-penipuan ni boleh berlaku. Sebab apabila sebut saja mungkin Arab Saudi akan beri peluang untuk melaksanakan haji atau tahun depan ni, tahun ni adalah golongan yang sudah buat penipuan dalam talian. Dia kata dia ada tempat lah beri dapur pendahuluan lah. 2 hari saja sebut, hari ketiga sudah ada penipuan. Ini zaman yang sangat menggunakan kecanggihan talian ini, kecanggihan internet ini, kecanggihan penipu-penipu untuk menipu orang. Kita serasa beringatlah. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat keadaan yang terbaik pada tahun ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzan wa min sil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal jahdi wal bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an mubasharan marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana shaqiyan wala matrudan wala mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.